Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Nur Adriana Sofia binti Kesumajaya, dan kanan saya Ainur Syah binti Adnan. Dan saya Aisyah Nur binti Mak Haji Elias Hamdan. Jadi kami ingin menghuraikan tentang jenis-jenis keutuhan wacana yang kami jumpa dalam artikel Bulan Bahasa Kebangsaan Perjuangan Memartabatkan Bahasa Melayu, iaitu Keutuhan semantik, keutuhan leksikal, dan keutuhan gramatikal. Jadi saya akan terangkan dulu maksud keutuhan wacana. Keutuhan wacana ialah aspek yang sangat penting dalam sesebuah penulisan dan akan menentukan sesuatu penulisan itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Utuh bermaksud tidak rosak. Keutuhan pula bermaksud kesempurnaan. Wacana pula bermaksud sesuatu kesatuan idea. Kamus Dewan Perdana 2021 mendefinisikan bahawa wacana sebagai keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan buah fikiran, fakta atau cerita. Justeru, keutuhan wacana bermaksud satu kesatuan idea yang sempurna. Bagi menjamin sesuatu penulisan akademik mempunyai kesatuan idea, maka aspek keutuhan wacana perlu diberi perhatian. Dalam sesebuah analisis wacana, perkara utama yang akan dilihat ialah wacana. Dengan menganalisis keutuhan wacana, kita dapat menentukan sama ada sesuatu teks itu sebuah wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Jadi, untuk memastikan teks atau wacana bermakna, maka perlulah menunjukkan ciri-ciri keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Jadi, terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu koheren, merupakan perantaraan gagasan idea yang menunjukkan sesuatu idea atau fikiran dijalin dalam sebuah cerita atau peristiwa untuk membentuk teks. Peristiwa atau cerita yang disampaikan mempunyai makna. Hal ini bermaksud koheren merupakan kesinambungan idea yang disusun secara teratur dengan jalinan yang kemas dan rapi menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna. Ringkasnya, koheren merupakan gagasan ide yang terbentuk dan digunakan untuk menyampaikan sesuatu dan idea tersebut mengandungi makna yang ingin disampaikan. Jadi, perkaitan yang berlaku antara satu bahagian dengan bahagian yang lain atau bab dengan bab yang lain sehingga memilih kesatuan makna juga menunjukkan wujudnya koheren. Jadi, contoh ayat untuk koheren bagi artikel ialah yang pertama, keunggulan negara Malaysia ke arah sebuah negara maju telah bergerak seiring dengan hasrat memartabatkan nilai ekonomi bahasa Melayu. Oleh itu, nilai ekonomi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah digunakan dengan meluas dalam sektor awam dan sektor swasta. Hal ini selaras dengan amalan di negara-negara maju yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa kebangsaan. Manakala contoh koheren kedua bagi artikel ialah sambutan DBK tidak dijalankan secara bermusim. Sambutan ini dilaksanakan sebagai usaha menanam bahasa kebangsaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi, kohesi ini merupakan keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Menurut Halliday dan Hassan 1976, kohesi ialah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan sesuatu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. Kohesi bermaksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan satu unsur linguistik yang lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Kohesi juga bermaksud kesepaduan dalam penulisan. Keserasian hubungan ini dapat dilihat melalui
hubungan antara suatu perkataan, frasa atau dengan perkataan, frasa atau ayat yang lain dalam wacana yang sama. Kohesi kebiasaannya menggunakan penanda wacana dan kata penghubung. Boleh diambil sebagai contoh yang berada di dalam artikel tersebut ialah hubungan antara kaum dan etnik telah membentuk keharmonian masyarakat dan mewujudkan keamanan negara. Kepentingan penyatuan bangsa dan pengukuhan negara bangsa dan telah memupuk amalan bahasa jiwa bangsa. Dan contoh yang kedua bagi kohesi ialah seperti kemajuan nilai ekonomi bahasa seiring dengan kepesatan ekonomi negara. Hal ini terbukti apabila ratusan ribu orang barat mempelajari bahasa Mandarin di negara China sebagai pusat perkembangan ekonomi dunia kini. Jadi, keutuhan wacana bertujuan bagi menentukan sesebuah wacana yang berkualiti atau tidak. Hal ini dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wacana. Terdapat 4 keutuhan wacana iaitu dari keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan yang terakhir keutuhan fonologi. Jadi saya akan terangkan maksud keutuhan semantik terlebih dahulu. Jadi Hussein Fathiddin 2016 mengatakan bidang semantik merupakan bidang kajian linguistik yang mengkaji makna. Keutuhan semantik ialah hubungan dari segi aspek semantik jalinan makna antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu perenggan dengan perenggan yang lain. Terdapat beberapa jenis hubungan keutuhan semantik. Hubungan yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat ini ialah menunjukkan bahawa disebabkan sesuatu perkara akan menyebabkan sesuatu perkara. Contohnya, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah mewujudkan perpaduan di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Selain itu, hubungan keutuhan semantik yang kedua termasuklah hubungan sebab dan hasil yang membawa maksud. Disebabkan sesuatu perkara, maka akan membuahkan sesuatu hasil. Contohnya, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia menghidupkan kegemilangan bahasa Melayu sebagai lingua franca pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung pembentangan saya tentang keutuhan semantik juga. Ada 4 jenis hubungan keutuhan semantik. Saya akan menerangkan 2 iaitu hubungan syarat dan hasil dan hubungan sebab dan tujuan. Jadi kita tengok hubungan syarat dan hasil dulu. Hubungan syarat dan hasil ialah meletakkan sesuatu syarat untuk mendapatkan hasil. Contoh ayat yang saya dapat dari artikel Bulan Bahasa Kebangsaan Perjuangan Memartabatkan Bahasa Melayu ialah seperti yang terpampang di slide iaitu pelbagai langkah mesti dilaksanakan oleh DBP sebagai badan yang bertanggungjawab terhadap pemerkasaan bahasa kebangsaan demi memperkukuh kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Kalau kita tengok ayat ni ada syarat dan hasilnya. Yang mana syarat dan hasilnya tu? Syarat tu ialah pelbagai langkah mesti dilaksanakan oleh DBP sebagai badan yang bertanggungjawab terhadap pemerkasaan bahasa kebangsaan dan hasilnya pula ialah demi memperkukuh kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi ayat ni melambangkan jenis hubungan keutuhan semantik iaitu hubungan syarat dan hasil. Yang kedua pula ialah hubungan sebab dan tujuan. Hubungan sebab dan tujuan ni apa? Hubungan sebab dan tujuan ni bermaksud seseorang melakukan sesuatu perkara, sesuatu benda atas tujuan tertentu. Contoh ayat yang terpampang di slide yang saya dapat dari artikel ialah
kerajaan telah melaksanakan 3 dasar utama, iaitu dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan dan dasar penyiaran budaya bagi menyatukan bangsa Malaysia dan pembentukan negara bangsa Malaysia. Jadi kalau kita tengok ayat ni, apa, yang mana sebab, yang mana tujuan, yang mana kita kata ayat ni ialah hubungan sebab dan tujuan. Okey, jadi dalam ayat yang terpapan di slide ni, antara sebab, hubungan sebabnya ialah kerajaan telah melaksanakan 3 dasar utama, iaitu dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan dan dasar penyiaran budaya. Tujuannya pula ialah bagi menyatukan bangsa Malaysia dan pembentukan negara bangsa Malaysia. Jadi ayat yang terpapan di slide ini melambangkan jenis keutuhan semantik hubungan sebab dan tujuan. Okay, seterusnya saya akan menyambung pembentaran saya dengan menghuraikan tentang keutuhan leksikal. Apa itu keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal ni ialah hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Okey, dalam keutuhan leksikal ni ada 6 hubungan leksikal, iaitu yang pertama antonim, yang kedua sinonim, yang ketiga himonim, keempat hiponim, kelima homograf dan yang keenam polisem. Jadi saya hanya ingin menerangkan 2 sahaja daripada 6, iaitu hiponim dan polisem. Apa itu polisem? Polisem tu ialah kata-kata yang mempunyai kesamaan bunyi dan bentuk ejaan tapi berbeza makna apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Mari kita kenal pasti kata-kata yang ada sama bunyi, sama bentuk ejaan tapi berbeza makna kalau dalam konteks yang berlainan. Seperti ayat yang terpapan di slide saya dapat dari artikel Bahasa Bulan Kebangsaan Perjuangan Memartabatkan Bahasa Melayu, iaitu ayat pertama, pelaksanaan pelbagai inisiatif untuk mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dilaksanakan menerusi program audit bahasa Melayu ABM. Okey, ayat yang kedua, pelaksanaan DBK merealisasikan kedudukan bahasa Melayu sebagai wadah pembangunan negara bangsa. Kalau kita tengok ayat martabat, perkataan martabat tu dengan pembangunan tu ada sama ke? Martabat tu kalau ikut kata dasar dia hanya macam maruah diri, tapi kalau dalam konteks ayat ni dia macam nak mengangkat tingginya bahasa Melayu. Sama juga dengan ayat yang kedua tu, pembangunan, nak pembentukan negara tu. Jadi ayat-ayat ini dikenal pasti sebagai wacana polisem, keutuhan leksikal polisem, jenis polisem, sebab ada bunyi yang sama, bentuk ejaan yang sama tapi hanya makna yang berbeza kalau dalam konteks yang berlainan. Terusnya saya akan menerangkan lagi satu jenis keutuhan leksikal daripada 6, iaitu hiponim. Apa itu hiponim pula? Okey, hiponim adalah makna umum yang merangkumi makna khusus. Makna umum yang merangkumi makna khusus. Sebagai contoh, perkataan bunga mengandungi makna umum, bunga. Perkataan-perkataan lain yang mempunyai makna khusus dan berhubungan kekeluargaan dengan bunga. Contohnya bunga cempaka, bunga mawar, anggerik, bunga dahlia, melo dan sebagainya. Jadi perkataan bunga yang umum tu bila dikekeluargaan dengan bunga-bunga mawar, cempaka, anggerik, dia jadi makna yang khusus. Antara contoh lain hiponim yang saya rujuk pada buku penulisan akademik, iaitu yang pertama kenderaan. Kalau makna umum dia kenderaan, tapi kalau dikhususkan kenderaan tu contohnya kereta, lori, bas, kapal terbang, perahu dan lain-lain.
Yang kedua pula serangga. Makna umum serangga, tapi bila dikhususkan serangga tu ialah lalat, semut, lipas, belalang dan nyamuk. Dan yang ketiga buah, makna umum. Jadi bila dikhususkan, contohnya buah tembikai, manggis, buah apple, buah jambu dan betik dan lain-lain. Okey, kalau kita tengok slide yang terpapar di sini, contoh ayat yang saya dapat dari artikel Bulan Bahasa Kebangsaan, iaitu pelaksanaan DBK berupaya mengangkat keunggulan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di Malaysia dan di Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Kemboja dan Myanmar. Okey, betul ke hiponim? Ada hiponim dalam ayat yang saya jumpa dekat artikel ni. Hiponim dalam ayat yang saya jumpa ni iaitu Asia Tenggara. Asia Tenggara ialah makna umum. Makna yang umum dan makna yang mengkhususkan Asia Tenggara tu pula ialah Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Kemboja dan Myanmar. Jadinya dalam ayat ni ada hiponim, ada makna umum dan makna yang khusus. Yang khusus tu ialah Indonesia, Singapura yang melambangkan umumnya Asia Tenggara. Seterusnya pula saya akan sambung kepada keutuhan gramatikal. Gramatikal berasal daripada perkataan gramatik yang membawa maksud kepada peraturan. Menurut Abdullah Yusuf pula, beliau ni menjelaskan bahawa makna gramatikal ni hadir daripada proses gramatikal seperti peimbuhan, penggandaan dan juga pemajmukan. Jadi untuk yang pertama, kita tengok dulu kepada peimbuhan. Jadi peimbuhan ni adalah kata yang terhasil melalui proses pengimbuhan dengan menggandingkan kata dasar ni dengan imbuhan tertentu dalam bahasa Melayu. Jadi imbuhan dalam bahasa Melayu ni ada 4, iaitu imbuhan awalan, apitan, akhiran dan juga sisipan. Dalam artikel ni kami mendapati ada 2 ayat yang menggunakan yang termasuk dalam golongan peimbuhan. Yang pertama adalah contoh ayatnya, program Dekad Bahasa Kebangsaan DBK merupakan sebuah kempen memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di Malaysia. Dalam contoh ayat ni terdapat 2 perkataan imbuhan. Yang pertama ialah merupakan, kedua memartabatkan. Untuk perkataan merupakan adalah imbuhan apitan yang mana ada penambahan me pada bahagian perkataan dan kan di bahagian belakang perkataan. Yang kedua ialah memartabatkan juga adalah imbuhan apitan di mana terdapat penambahan me pada bahagian hadapan perkataan dan juga kan pada bahagian belakang perkataan. Contoh ayat yang kedua adalah pelaksanaan DBK merealisasikan kedudukan bahasa Melayu sebagai wadah pembangunan negara bangsa. Untuk contoh ayat kedua, merealisasikan ini dikategorikan sebagai kata imbuhan apitan di mana terdapat penambahan me pada bahagian hadapan perkataan dan juga kan pada bahagian belakang perkataan. Yang kedua adalah penggandaan. Jadi penggandaan ni adalah satu proses yang melibatkan pengulangan pada kata dasarnya, sama ada pengulangan tu pengulangan secara penuh atau pengulangan pada sebahagiannya. Sebagai contoh, kata ganda, terdapat 3 jenis kata ganda dalam bahasa Melayu ni. Yang pertama adalah kata ganda penuh, kata ganda separa dan juga kata ganda berentak. Contoh untuk kata ganda penuh ialah seperti macam gura-gura ataupun layang-layang. Untuk kata ganda separa pula seperti
pepohong ataupun ke kuda. Untuk penggadaan berentak contohnya mandi manda ataupun lalu lalang. Untuk dalam artikel yang kami analisis ni, contoh ayat yang pertama adalah hal ini selaras dengan amalan di negara-negara maju yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa kebangsaan. Jadi pengulangan kata negara-negara ni merujuk kepada kata ganda penuh. Contoh ayat yang kedua ialah hasil penggubalan akta-akta tersebut telah berjaya memartabatkan dan mengangkat kedudukan bahasa Melayu. Dalam contoh ayat yang kedua ni pula, akta-akta dikategorikan sebagai kata ganda disebabkan oleh pengulangan kata pada kata akta. Yang ketiga pula adalah pemajmukan. Jadi pemajmukan ni lebih kepada penggunaan kata majmuk dalam ayat. Jadi kata majmuk ni ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih untuk mewujudkan makna tertentu. Secara mudahnya kita faham kata majmuk ni adalah gabungan dua atau lebih perkataan yang bentuk perkataan baru melalui hasil gabungan perkataan tadi. Dan perkataan yang baru dibentuk tu mempunyai makna yang berbeza daripada makna asal kata-kata yang membentuknya tadi. Dalam artikel ni, contoh ayatnya adalah keunggulan nilai ekonomi bahasa Melayu sebagai lingua franca terpahat dalam sejarah bahasa Melayu dan sejarah kegemilangan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi lingua franca ni adalah kata merujuk kepada kata majmuk. Pemajmukan ni mengandungi 4 pula kategori, iaitu penanda penghubung, penanda yang kedua ialah penanda rujukan, lepas tu ada penanda penggantian dan terakhir ada penanda pengguguran. Jadi untuk dalam analisis artikel ni kami hanya jumpa penanda penghubung. Penanda penghubung ni berfungsi untuk pengembangan idea, penghuraian dan juga penambahan. Contoh ayat bagi pengembangan idea adalah, contoh ayat yang pertama adalah kepentingan membudayakan penggunaan bahasa Melayu dalam semua majlis rasmi dan juga majlis eksklusif di Malaysia ni telah mengangkat kewibawaan bahasa Melayu. Jadi dalam ayat ni ada kata hubung iaitu dan berfungsi untuk mengembangkan idea. Jadi penulis ni menceritakan tentang kepentingan membudayakan bahasa Melayu dalam majlis rasmi dan juga majlis eksklusif. Contoh yang kedua ialah contoh ayat yang kedua, hasil inisiatif pelaksanaan tersebut merupakan langkah mengantarabangsakan bahasa Melayu ni sebagai bahasa utama di Asia dan menjadikan Malaysia ni sebagai pusat persuratan Melayu terulung di dunia. Jadi untuk contoh ayat yang kedua ni pun sama, menggunakan kata dan sebagai untuk kembangkan idea. Penulis ni menggunakan perkataan ni dan untuk mengembangkan idea tentang langkah mengantarakan bahasa Melayu ni sebagai bahasa utama di Asia dan juga menjadikan Malaysia ni sebagai pusat persuratan Melayu yang terulung di dunia. Seterusnya penghuraian. Contoh ayatnya ialah, selain itu hubungan antara kaum dan etnik ini telah membentuk keharmonian masyarakat dan mewujudkan keamanan negara. Jadi penanda wacana selain itu ni menunjukkan tentang penghuraian selepas isi. Contoh ayat yang kedua ialah, selain itu pelaksanaan DBK telah memperkasakan perancangan dan pemupukan bahasa Melayu tinggi yang melambangkan
menumbuhkan tamadun bahasa Melayu berbudaya tinggi dan berakhlak mulia. Contoh ayat yang kedua ni pun sama, menggunakan perkataan tanda wacana selain itu sebagai untuk menghuraikan isi. Yang terakhir ialah penambahan. Contoh ayatnya adalah DBP telah menjunjung amanah yang diberikan oleh kerajaan dengan meneruskan penganjuran bulan bahasa kebangsaan setelah Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963. Jadi penggunaan perkataan setelah ni menunjukkan penambahan kepada isi. Contoh dalam contoh ayat ni, penggunaan setelah ni merujuk kepada penerusan penganjuran bulan bahasa kebangsaan ni masih diteruskan setelah Malaysia ni ditubuhkan pada tahun 16 September 1963. Sekian sahaja pembincangan kami pada hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.